Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganti nama. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 32. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Yang kedua, murid dapat melengkapkan petikan dengan kata ganti nama yang betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganti nama. Sekarang, murid boleh merujuk buku teks muka surat 32. Di dalam buku teks muka surat 32 ini memaparkan beberapa gambar dan perbualan antara Nabila dan adiknya ketika berada di sawah padi milik datuk mereka. Dan di dalam perbualan mereka ini terdapat perkataan-perkataan yang berwarna biru, berwarna hijau dan berwarna merah. Perkataan-perkataan tersebut ialah kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Okey, nanti kita akan belajar berkenaan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Jadi jom kita baca terlebih dahulu perbualan yang ada dalam buku teks muka surat 32 ini. Pertanian mesra alam. Nabila dan adiknya ke sawah padi milik datuk mereka. Kamu tahu pesawat-pesawat itu sedang buat apa, Nadira? Mestilah saya tahu. Mereka sedang memotong padi. Kalian buat apa di sini? Kami sedang melihat sawah padi itu. Indah sungguh pemandangan di sini, Datuk. Mengapakah pesawat di sana membela burung hantu, Datuk? Mereka membela burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Mereka juga menggunakan baja organik. Oleh itu, alam sekitar tidak tercemar. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Wah, mesti sawah padi ini bebas daripada racun perosak. Jadi daripada perbualan yang cikgu baca sebentar tadi, cikgu rasa murid-murid sudah tahu apa itu kata ganti nama. Jadi perkataan-perkataan yang berwarna-warni ini, contohnya kamu, kalian, kami, saya, mereka, itu ialah kata ganti nama. Cikgu tahu semua biasa gunakan perkataan-perkataan ini, tetapi tak tahu sebenarnya itu ialah kata ganti nama. Jadi jom kita belajar sedikit berkenaan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Jadi apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama ini ialah satu perkataan yang menggantikan nama orang, nama tempat ataupun nama sesuatu perkara. Jadi ini ialah maklumat seberingkas berkenaan kata ganti nama. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua. Yang pertama, kata ganti nama tunjuk, dan yang kedua ialah kata ganti nama diri. Sekarang kita pergi kepada kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk pula dibahagikan kepada dua, iaitu umum dan tempat. Untuk umum, contohnya ialah ini ataupun itu. Untuk tempat, sini, situ, sana. Sekarang kita pergi kepada kata ganti nama diri. Dibahagikan kepada dua, iaitu kata ganti nama diri tanya apa, siapa, mana. Kata ganti nama diri untuk orang, contohnya saya, aku, kami, better. Kata ganti nama diri orang kedua pula ialah kamu, anda, awak, engkau, kalian. Kata ganti nama diri orang untuk yang ketiga adalah orang yang tidak terlibat dalam perbualan. Maksudnya kita bercerita tentang orang yang lain. Contohnya dia dan sebagainya. Tadi kita dah lihat maklumat ringkas berkenaan kata ganti nama. Sekarang kita akan belajar dengan mendalam berkenaan apa itu kata ganti nama. Kata ganti nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Selain itu, kata ganti nama terdiri daripada satu, kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk umum, kata ganti nama tunjuk tempat. Jadi kita akan belajar 3 kata ganti nama ini. Yang pertama ialah kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kata ganti nama diri ini terdiri daripada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama,
kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Jadi ketiga-tiga ini kita akan belajar selepas ini. Tetapi cikgu akan terangkan secara ringkas. Kata ganti nama diri pertama ini adalah orang yang sedang bercakap. Kata ganti nama diri kedua adalah orang yang mendengar perbualan kita. Perbualan antara dua orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Dan orang yang mendengar ini ialah orang kata ganti diri nama kedua. Yang bercakap ini ialah kata ganti nama diri pertama. Okey, kata ganti nama diri ketiga ini ialah orang lain selain daripada orang yang sedang berbual itu. Jadi kita belajar yang pertama iaitu kata ganti nama diri pertama. Jadi yang pertama ialah kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama ini digunakan bagi menggantikan nama orang yang sedang bercakap. Contohnya, aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita. Jadi kami dan kita ini ramai lebih daripada seorang, dua orang ataupun lebih. Kalau aku, saya, hamba, patik, beta ini hanya untuk seorang. Jadi kita biasa gunakan aku, saya dalam perbualan harian kita. Kalau beta ini lebih kepada golongan raja. Kami pula ramai mewakili diri sendiri dan kawan-kawan kita. Jadi, jom kita belajar apa fungsi-fungsi bagi setiap kata ganti nama diri ini. Contoh yang pertama ialah aku. Aku ini digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Biasa kita gunakan aku dengan kawan-kawan. Jadi kita juga menggunakan aku apabila kita berdoa dengan Tuhan. Biasa. Jadi kita lihat kepada contoh yang kedua iaitu saya. Saya ini digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Jadi kita biasakan kalau kita bercakap dengan cikgu ke, biasa kita gunakan saya. Saya nak minta tolong cikgu, saya nak pergi ke tandas cikgu. Kita gunakan saya. Jadi kalau kita guna aku, kita cakap dengan kawan-kawan, itu biasa. Jadi hamba pula, hamba ini biasa digunakan untuk diri sendiri pada zaman dahulu. Biasa pada zaman dahulu perbualannya aku, saya ni tak ada. Dia biasa gunakan hamba. Macam itulah. Izinkan hamba. Macam tu. Seterusnya patik. Patik pula digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Biasanya kalau kita menghadap raja ataupun sultan, kita bahasakan diri kita sebagai patik. Tak guna aku, tak guna saya, kita guna patik. Seterusnya, beta. Beta ini digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Jadi apabila awak lihat di televisyen ke di mana-mana, biasanya kalau sultan sedang bertitah, dia membahasakan dirinya sebagai beta. Beta sedang berucap ke, dia macam tu. Dia tak ada cakap aku, dia menggunakan, dia bahasakan dirinya sebagai beta. Dan kita pun tak boleh nak bahasakan diri kita sebagai beta. Beta ni hanya untuk golongan raja ataupun sultan sahaja. Seterusnya, kami. Kami ini digunakan kepada diri orang yang berkata ataupun bercakap serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Jadi kami ni ramailah. Contohnya cikgu dengan kawan cikgu. Ni ada contohlah, ada kawan lah. Cikgu dengan kawan. Jadi kami. Macam itulah. Seterusnya kita. Kita digunakan kepada diri sendiri. Dan disertakan oleh orang kedua. Contohnya, cikgu sedang berbual dengan kawan cikgu di hadapan. Jadi kita bahasakan kita lah. Kita. Kalau kami ini orang lain yang tak terlibat bercakap dengan orang lain. Kalau kita, sekali dengan orang yang kita bercakap. Jadi ada beza kami dengan kita. Jadi tahu beza dia supaya awak tak salah gunakan. Seterusnya ialah kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua pula merujuk kepada orang yang diajak bercakap. Contohnya, anda, awak, engkau, tuanku, kalian, kamu. Jadi kalau awak lihat tangan cikgu, semua merujuk kepada orang yang orang yang diajak bercakap lah. Maksudnya kawan kita yang di hadapan yang sedang bercakap dengan kita, itu maksud dia lah. Kalau yang bercakap ni
Saya, macam tu lah. Kalau orang yang kita nak bercakap dengan dia, kita panggil dia anda, awak, engkau. Itu beza dia. Jadi apa fungsi bagi setiap kata ganti nama diri kedua ini? Yang pertama ialah anda. Anda ini digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita. Seterusnya ialah awak. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Contohnya kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, kita biasa gunakan, awak dah makan ke? Macam tu. Awak dah pergi ke perpustakaan tadi? Macam itulah. Seterusnya engkau. Engkau ini digunakan untuk diri orang kedua juga, yang rapat juga hubungannya dengan kita, ataupun kita boleh bahasakan dengan Tuhan juga. Contohnya kalau kita berdoa pun kita bercakap, kau ampunkanlah dosaku. Macam itulah. Kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita pun kita boleh cakap engkau, tapi dengan hubungan yang rapat lah. Biasa kan kita guna kau. Macam itulah daripada perkataan engkau. Seterusnya ialah kalian. Kalian ini digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Maksudnya kalian ni ramai. Biasa kalau awak seorang, kalau kalian ramai orang. Kalian semua datang sini. Itu maksudnya kalian. Seterusnya kamu. Kamu ni macam awak. Macam itulah. Macam awak, engkau, sama je kamu ni. Kamu ni digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya tuanku. Tuanku digunakan apabila bercakap dengan sultan ataupun raja. Jadi kita bahasakan, contohnya kalau kita menghadap sultan, kita akan panggil tuanku. Contoh yang terdekat mungkin awak tahu, TMJ. Sebab apa TMJ? Perkataan tuanku dekat depan lah. Tuanku Mahkota Johor. Seterusnya ialah kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga ini bagi merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan. Contohnya kita sedang berbual dengan kawan kita dan kita sedang bercakap tentang orang lain. Jadi contohnya baginda, beliau, dia dan ia, mereka. Ini ialah contoh kata ganti nama diri ketiga. Ini ialah fungsi kata ganti nama diri ketiga. Yang pertama ialah baginda. Baginda ini digunakan untuk raja dan sultan. Beliau. Beliau seorang yang baik. Kita sedang bercakap dengan kawan kita, kita cakap pasal orang lain. Beliau ni seorang yang peramah. Kita cerita pasal orang lain. Jadi itu ialah kata ganti nama diri ketiga. Kita cerita pasal orang-orang lain. Beliau ini digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru atau pemimpin. Seterusnya dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Seterusnya mereka. Mereka ini digunakan orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Jadi mereka ni ramailah. Nak cakap pasal orang yang ramai tu. Jadi kata ganti nama diri ini ada 3 kata ganti nama diri. Pertama, kedua dan ketiga. Jadi cikgu harap murid dapat bezakan setiap kata ganti nama diri yang cikgu telah jelaskan. Sekarang kita nak belajar berkenaan kata ganti nama tunjuk. Jadi ini maklumat sedikit berkenaan kata ganti nama tunjuk. Jadi kata ganti nama tunjuk ini ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya benda, tempat, haiwan dan manusia. Jadi kata ganti nama tunjuk terdiri daripada 2, iaitu kata ganti nama tunjuk umum. Yang kedua, kata ganti nama tunjuk tempat. Jadi jom kita lihat apa beza tunjuk umum dan tunjuk tempat. Yang pertama ialah kata ganti nama tunjuk umum. Terdapat 2 kata ganti nama tunjuk umum, iaitu ini dan itu. Jadi perkataan ini sebenarnya awak biasa gunakan. Ini botol, ini botol. Itu tu lebih jauh. Awak pun dah tahu, biasa gunakan, tetapi awak tak tahu. Ini sebenarnya ialah kata ganti nama. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Itu pula digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Ini meja. Ini pen. Itu maksudnya yang menunjukkan sesuatu yang dekat.
Okey, itu rumahnya. Okey, kita tunjuk sesuatu yang jauh. Okey, ingat beza dia, ini dekat, itu jauh. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk tempat. Tadi kita belajar berkenaan umum, sekarang tempat. Kata ganti nama tunjuk tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat. Terdapat 3 kata ganti nama tempat, iaitu sini, situ, sana. Okey, jadi 3 perkataan tersebut biasa kita gunakan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan tempat-tempat. Sini, situ, sana. Okey, daripada bunyi ataupun intonasi suara pun awak dah tahu yang mana dekat, yang mana tengah-tengah, yang mana jauh. Jadi jom kita lihat setiap fungsi bagi setiap perkataan ini. Yang pertama ialah sini. Sini ini menunjukkan tempat yang dekat. Contohnya, saya tinggal di sini. Seterusnya ialah situ. Situ ini menunjukkan tempat yang tidak begitu jauh tetapi masih dapat dilihat. Contoh ayat, letakkan palsu ini di situ. Okey, jadi dia tak berapa jauh tapi kita dapat lihat lagi. Itu maksudnya situ. Okey, sini dekat, situ lebih jauh, sana lagi jauh. Jadi sana menunjukkan tempat yang jauh dan terhalang daripada pandangan. Contoh ayat, jangan bermain di sana. Itu maksudnya lah. Jadi cikgu harap 3 perkataan ni awak tahu bezanya untuk awak gunakan dalam karangan dan perbualan seharian awak. Jadi mesti tahu beza sini, situ, sana. Okey, jadi itu ialah 3 kata ganti nama tunjuk tempat yang awak mesti tahu. Jadi kita dah belajar banyak kata ganti nama, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Jadi cikgu harap murid tahu fungsi bagi setiap kata ganti nama yang kita telah pelajari sebentar tadi. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 36. Jadi kalau murid nak cuba buat sendiri, murid boleh buat sendiri, nanti murid boleh semak. Ataupun murid nak buat bersama-sama cikgu pun boleh, tetapi mesti faham apa yang cikgu terangkan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini, muka surat 36. Okey, arahannya lengkapkan dialog dengan kata ganti nama. Okey, dia telah berikan kata ganti nama, jawapanlah. Jadi kita perlu sesuaikan yang mana ayat yang perlu kita letakkan kata ganti nama ini. Okey, jadi dalam buku aktiviti ni ada perbualan antara ada pengajaran oleh guru Cikgu Nurul namanya, yang menceritakan berkenaan kisah rezeki selipar hanyut kepada murid-muridnya. Okey, jom kita baca. Okey, perbualan ataupun cerita tentang kisah rezeki selipar hanyut. Okey, jom kita baca. Alia dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Murid-murid, pernahkah mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Kami tidak pernah mendengar cerita. Cikgu, ceritakannya kepada... Ya, cikgu. Juga tidak sabar hendak mendengarnya. Betul kata Alia. Mesti menarik kisah itu, cikgu. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, boleh mengambil iktibar daripada kisah. Okey, jadi itu perbualan ataupun dialog antara Cikgu Nurul dan murid-muridnya yang sedang menceritakan ataupun bercerita berkenaan kisah rezeki selipar hanyut. Jadi jom kita lengkapkan dialog antara Cikgu Nurul dan murid-murid, dan cerita ini menggunakan
kata ganti nama yang di atas ini. Jadi sebelum kita lengkapkan, kita perlu tahu fungsi-fungsi bagi setiap kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk ini. Okey, jom kita lihat fungsi-fungsi bagi setiap kata ganti nama ini. Jadi ini ialah fungsinya. Sana menunjukkan tempat yang jauh. Ini menunjukkan sesuatu yang dekat, sesuatu yang dibincangkan. Itu menunjukkan sesuatu yang jauh, sesuatu yang luar perbincangan. Kalian orang yang mendengar atau orang yang menunggu untuk bercakap, khas untuk ramai. Jadi kalian ni ramai untuk orang yang ramai. Kami digunakan kepada diri orang yang berkata atau bercakap serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Okey, kami ni mewakili saya yang bercerita dengan orang, kawan-kawan saya kat sebelah-sebelah ni lah. Kami ni ramai lah. Seterusnya, saya mewakili nama orang yang bercakap untuk bercakap dengan orang yang lain. Kamu digunakan oleh orang yang mendengar, iaitu orang yang kedua. Seterusnya, mereka. Mereka ini, orang ketiga tetapi ramai. Jadi jom kita lengkapkan perbualan ataupun dialog antara Cikgu Nurul dan murid-muridnya. Jom kita lengkapkan. Murid-murid, pernahkah mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Jadi ini kita akan gunakan kata ganti nama kedua. Jadi murid-murid, pernahkah? Nak cerita kamu semua. Kamu semua ni maksudnya kita boleh gunakan kalian. Kalian. Kita boleh tulis kalian. Pernahkah kalian mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Kita tak boleh kata pernahkah awak, pernahkah kamu. Kamu ni seorang. Jadi dia sedang bercerita dengan ramai murid. Jadi kita perlu menggunakan kalian. Jadi pernahkah kalian mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Jadi ini ialah jawapan yang pertama. Kita lihat kepada yang kedua. Kami tidak pernah mendengar cerita apa? Cerita apa? Jadi ini lebih kepada kata ganti nama tunjuk umum. Sebab ni bukan berkenaan tempat. Jadi ini ialah umum. Jadi ada dua jawapan antara itu dengan ini. Jadi yang mana yang bersesuaian? Kami tidak pernah mendengar cerita itu. Kami tidak pernah mendengar cerita ini. Jadi yang mana yang sesuai? Jadi yang sesuai ialah ini, sebab ini adalah sesuatu yang dibincangkan. Jadi sekarang dia sedang membincangkan tentang rezeki selipar hanyut, kisah rezeki selipar hanyut. Jadi jawapannya ialah ini. Jadi ini, sebab ini ni dia sedang menceritakan tentang kisah rezeki selipar hanyut. Jadi sesuatu yang dibincangkan. Seterusnya kita sambung. Cikgu ceritakannya kepada apa? Kepada apa murid-murid? Jadi dia mewakili diri sendiri dan kawan-kawannya yang lain. Jadi ramai Jadi apa jawapannya? Cikgu ceritakannya kepada saya? Bukan, sebab saya ni seorang. Jadi apa yang ramai? Ya, kami jawapannya. Ceritakannya kepada kami. Kami, ramai, kami. Jadi ceritakannya kepada kami. Seterusnya, Alia pun berkata, ya, cikgu juga tidak sabar hendak mendengarnya. Jadi Alia yang bercakap. Alia, saya. Jadi saya juga tidak sabar hendak mendengarnya. Jadi kita dah selesaikan 4 dialog. Seterusnya, betul kata Alia mesti menarik kisah itu, cikgu. Jadi murid-murid lain sedang bercakap kepada Alia. Jadi apa yang kita boleh katakan kepada Alia? Betul kata kamu, Alia. Betul kata kamu, Alia, mesti menarik kisah itu, cikgu. Jadi cikgu pun bercerita. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai di Afrika Timur. Penduduk berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Jadi kita boleh cakap ini ialah kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk tempat
Sebab apa? Sebab apa tempat? Sebab kita lihat ada perkataan di. Okey, di ni biasanya untuk merujuk kepada tempat. Jadi di mana? Okey, jadi ada dua pilihan. Okey, di sana. Di sana. Okey, sana sahaja. Jadi di sanalah jawapannya. Penduduk di sana. Okey, antara tiga sana, situ, sini. Tetapi dekat sini ada satu je pilihan jawapannya, sana. Jadi sanalah jawapannya. Penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Kenapa digunakan sana? Sebab dia menceritakan situasi di Afrika Timur. Jadi sana ni jauh. Okey, penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Okey, seterusnya. Susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Okey, siapa yang susah hati ni? Jadi cikgu ni sedang bercerita dengan murid-muridnya. Jadi siapa yang susah hati tu? Mestilah dia menceritakan tentang orang lain. Jadi orang lain siapa yang kita boleh gunakan? Okey, ada tak kata ganti nama diri ketiga sebab orang lain Okey, ada, iaitu mereka. Okey, jadi mereka lah. Okey, mereka susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Mereka ni ialah penduduk di sanalah. Mereka susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Jadi ingat murid-murid, kalau kita sedang bercakap dengan kawan kita dan kita berbual tentang orang lain, kita boleh gunakan dia, okey, dia, ia, mereka, okey, beliau, okey, dan sebagainya. Okey, kita sambung. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, okey, apa yang sesuai kat sini? Okey, cikgu tu bercerita dengan murid-muridnya. Jadi dia nak bagi tahu boleh mengambil iktibar. Jadi kita bercakap kita. Oleh itu kita boleh mengambil iktibar. Okey. Kita ni sebab melibatkan orang yang bercerita dengan orang yang mendengar. Kita boleh mengambil iktibar. Okey, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah apa? Kisah itu. Okey. Jadi oleh itu kita boleh mengambil iktibar daripada kisah itu. Sebab apa itu? Ini lebih kepada kata ganti nama tunjuk umum. Jadi ini cadangan kata ganti nama bagi setiap dialog dan cerita yang ada pada buku aktiviti ini. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.